Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan pengarah bahagian, pengarah rela negeri, komandan pusat latihan, tuan-tuan, puan-puan serta warga rela sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Ilahi bertemu lagi kita di sesi webinar di pagi yang barakah ini. Tazkirah kita pada hari ini akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Dizul Fadli bin Dizul Karnain daripada Akademi Latihan Rela Malaysia dengan tajuknya Rahsia Ramadan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfir li ma yaqulun waj'al li khairan mimma yadhkurun. Allahumma ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Yang saya hormati lagi saya kasih sahabat saya, saudara pengurusi majlis serta sidang penonton di Zoom yang saya kasih sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lah. Jadi insya-Allah apa yang ada ni tuan-tuan, insya-Allah kita mudah-mudahan kita termasuk di dalam senarai daripada kalangan hamba-hambanya yang diberkati dengan majlis ilmu. Yang dirahmati Allah sekalian. Tajuk kita pada pagi ini iaitu rahsia Ramadan. Rahsia Ramadan. Apakah yang menjadi rahsia sangat di dalam Ramadan ini? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai Sayyidil Mursalin, penghulu para nabi, Nabi yang terakhir, adakah baginda sallallahu alaihi wasallam ini ada perkara khususnya berkaitan dengan Ramadan ini yang tidak disampaikan kepada kita sehingga ada perkara daripada Ramadan itu yang menjadi rahsia. Tuan-tuan, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah pun menyampaikan segala-galanya kepada kita dan tidak ada sesuatu pun daripada risalah ataupun syariat ini yang tertinggal. Cuma hari ini saja tuan-tuan kita gunakan tajuk ini rahsia Ramadan supaya untuk memperingatkan diri kita tentang perkara-perkara yang paling pokok dan paling penting di dalam Ramadan ini supaya tidak hilang daripada fokus kita. Terutama kita pada hari ini, malam ni kita akan masuk malam 15 daripada Ramadan. Separuh dah Ramadan ini berlalu daripada kita. Bagaimanakah tahap penghayatan dan amalan yang telah kita lakukan untuk kita mengisi dan mengimarahkan bulan Ramadan yang penuh dengan barakah ini. Tuan-tuan, di tempat ustaz saya, di taman tempat ustaz tu, masih lagi kita tengok jiran-jiran kita yang belum bersua muka tuan-tuan. Belum lagi sampai 15 Ramadan ini belum jejak lagi ke masjid-masjid, ke rumah-rumah Allah. Seharusnya tuan-tuan kita sampai pada pertengahan daripada Ramadan ini. Kita mengambil satu langkah. Kalau main bola tu ada separuh masa. Kita dah separuh masa dah. Untuk kita melihat balik strategi kita. Bagaimana kita ingin menjadikan Ramadan ini. Apakah fokus-fokus yang sepatutnya kita berikan perhatian untuk kita, bagi kita memperoleh apa yang kita sebutkan sebagaimana ayat yang kita sebut awal tadi dengan darjat tak. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dikasihi Allah sekalian, saya nak mulakan pada pagi ini dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sebut tadi untuk memberi motivasi bahawa hadis yang akan kita bacakan ini tuan-tuan bukan motivasi yang diberikan oleh para guru-guru kita, ustaz-ustaz itu, rakan-rakan kita, tetapi satu tazkirah ataupun satu motivasi yang diberikan oleh
saudara-saudara seakidah kita, Nun di langit tinggi. Tuan-tuan, satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, artinya hadis ni hadis sahih. Kecoh sikit tuan-tuan, yang lepas awal daripada Ramadan, Wadi Anwar kan. Ustaz Wadi Anwar ni dia bawa satu hadis, dia sebut tentang jumlah 60,000 setiap hari yang akan dibebaskan daripada api neraka di dalam bulan Ramadan ini. Jadi adalah para asatizah yang tegur, beritahu tentang status hadis dan sebagainya. Itu tuan-tuan, kita tak campurlah tuan-tuan ya. Cuma nak sebut, adakah pada bulan Ramadan setiap hari yang dilepaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada senarai ahli neraka itu? Jawapannya ya, ada. Ini daripada hadis-hadis Nabi SAW, termasuklah hadis yang kita nak baca pada pagi ini, iaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Hadis ini diriwayatkan juga muhaddits oleh Al-Bukhari. Kita boleh melihat di dalam Sahih Bukhari nombor 4 daripada 1682 dan sebagainya. Apa kata Nabi SAW? Idza kana awwalu lailatin min Ramadan sufidat asy-syayatin wa ghuliqat abwabun nar falam yuftahu minha bab wa futihat abwabul jannah falam yughli minha bab wa nada munadi ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir walillahi utaqa'u minan nar. Bila masuknya malam pertama daripada Ramadan, dibelenggu syaitan, ditutup pintu-pintu neraka, bahkan tidak dibuka daripadanya walaupun satu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita pada hari ini tuan-tuan, kita tidak mendengar hadis ini. Kita telah diajar, kalau kita membaca Al-Quran itu, surah yang kedua, awal-awal daripada Al-Quran ini, kita sebagai seorang mukmin telah pun diajar. Salah satu daripadanya iaitu alladzina yu'minuna bil ghaib, iaitu mereka, iaitu orang-orang yang dikatakan orang-orang yang beriman, yang berjaya itu ialah mereka yang percaya kepada ghaib. Tuan-tuan, apakah emosi kita? Apa yang kita rasa apabila kita mendengar tentang kejadian-kejadian yang berlaku di langit tinggi, iaitu pada satu malam, iaitu apa yang disebut sebagai malam apa saya tuan, sekejap ya. Yang disebut sebagai malam pertama daripada Ramadan, apabila dibuka pintu-pintu syurga dan ditutupkan pintu-pintu neraka. Kalau kita lah pada hari ini tuan-tuan, dibuka pintu-pintu syurga, ini artinya apa? Artinya syurga sedang membuat pameran. Syurga sedang membuat pameran, sedang memanggil-manggil orang mukmin, wahai orang-orang mukmin, akan datang kepada kamu dengan Ramadan. Ditutup pintu-pintu neraka, seolah-olah memberi isyarat kepada kita bahawa pada bulan ini tidak ada peluangnya bagi ahli-ahli neraka. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ini sebagai seorang mukmin kita diajar untuk kita memberi reaksi kita, emosi kita apabila kita mendengar daripada wahyu-wahyu ini, perkabaran-perkabaran daripada langit. Dan menyeru-penyeru, wahai pemburu kebaikan, sambutlah, dan wahai pelaku keburukan, berhentilah. Tuan-tuan, masya-Allah, tabarakallah. Seruan ini datangnya daripada malaikat yang bukan saja menyeru bagi orang-orang yang inginkan kebaikan di dalam Ramadan, tetapi tuan-tuan, ini adalah satu seruan pada kita yang ahli maksiat, kita kata, yang melakukan maksiat dengan sebab Ramadan ini. Kata penyeru ini, wahai pelaku keburukan, berhentilah. Dan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah pelepasan daripada api neraka.
Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Soalnya ialah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memandang hamba-hambanya pada bulan Ramadan ini. Kita ini tuan-tuan, kalau tadi kita dimotivasikan oleh makhluk-makhluk langit dengan syurganya, dengan penyerunya dalam kalangan malaikat, dengan dibukakan pintu-pintu syurganya, ditutupkan pintu-pintu nerakanya. Allahu Akbar. Kita sebagai hamba-hambanya yang pada hari ini mengharapkan, yang sebenar-benarnya mengharapkan kepada Ramadan, sebagaimanakah sepatutnya, pada bahagian manakah yang kita ini akan dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk rupa kalian dan tidak juga harta benda kalian, tetapi dia melihat hati dan perbuatan kalian. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada bulan ini artinya apa yang perlu kita berikan perhatian, yang perlu kita fokuskan ialah dari segi amalan, dari segi amalan. Jadi amalan bagaimanakah tuan-tuan yang sebenarnya yang menjadi perhatian oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi bila kita sebutkan tentang Allah Subhanahu Wa Taala memandang kepada hati dan amalan, maka tidak boleh tidak tuan-tuan, ia memberi maksud bahawa yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu ialah daripada bagaimana kita melakukan at-tazkiyatun nafs. Bagaimana kita melakukan penyucian terhadap jiwa, terhadap hati kita. Ini jelas sebagai contoh apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyebut qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa itu. Bagaimanakah cara untuk mensucikan hati, mensucikan jiwa? Cara yang ditunjukkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitulah dengan cara yang ditunjukkan oleh baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, iaitu tentang niat-niat kita apabila dikurniakan Ramadan, bagaimanakah ibadah-ibadah kita. Adakah hari ini tuan-tuan setelah kita melalui 15 daripada Ramadan ini, amalan-amalan kita ini sudah pun ataupun masih lagi kita kalah dengan diri kita, kepenatan kita bekerja. Kadang-kadang bukanlah soal penat sangat sebenarnya, tetapi yang sebenar-benarnya ialah berkaitan dengan apakah kita ini sedar ataupun tidak, faham ataupun tidak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, tentang hadis yang kita sebut pada awal tadi, yang menjadi yang ingin Ustaz bincangkan untuk dijadikan perhatian kita pada pagi ini ialah apabila Allah Subhanahu di dalam hadis ini apabila disebutkan walillahi utaqa'u minan nar, dan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah pelepasan daripada api neraka. Tuan-tuan yang dirahmati dikasihi Allah sekalian, sekiranya kita melihat daripada ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan kita pun daripada semenjak kita kecil lagi, kita dah diajar kalau kata siratul mustaqim itu, jalan yang lurus itu, ataupun titian sirat yang kita sebut di dalam bila kita mengaji akidah itu, satu helai rambut, seperti satu helai rambut yang dibelah 7, bolong kiri kanannya, tidak ada tempat pemegang. Allahu Akbar. Dan di bawahnya adalah neraka. Kalau kita membaca daripada hadis ini, seolah-olah utaqa'u minan nar, dibebaskan daripada api neraka, seolah-olah kita ini semua adalah ahli-ahli daripada calon-calon daripada calon neraka. Tuan-tuan, jawapannya ya. Berdasarkan daripada ayat-ayat Al-Quran, daripada hadis-hadis Nabi, maka kita akan dapati bahawa semua dalam kalangan kita ini, anak-anak Adam ini sebenarnya ada berhadapan dengan risiko untuk dicampakkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, Allahu Akbar. Api dunia pun kita tak akan mampu untuk
berhadapan dengan. Ini kan pula dengan api neraka yang disebutkan kepanasannya berkali-kali ganda, beribu-ribu kali ganda. Namun kalau kita melihat daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sebagai contoh di dalam surah Maryam ayat 71, firman Allah Subhanahu wa taala, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya ini neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah sesuatu ketentuan yang sudah ditentukan. Allahu Akbar. Setiap daripada saya, daripada tuan-tuan, anak dan isteri kita, semuanya pasti akan melaluinya. Illa wariduha. Pasti akan melaluinya itu. Ataupun di dalam ayat-ayat yang lain. Surah Ali Imran ayat 185. Apabila Allah Subhanahu wa taala sebut kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziya 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang berjauh pasti akan merasakan mati. Dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu barang siapa daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Sesungguhnya dia telah memperolehi kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Tuan, faman zuhziya 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang dijauhkan daripada neraka, bukan tak masuk neraka tuan. Risiko untuk masuk neraka itu ada. Faman zuhziya 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Maka dialah sebenar-benarnya yang berjaya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Pada bulan Ramadan ni masya-Allah kita melakukan ibadah siangnya dengan amalan berpuasa. Kalau ada daripada kalangan kita yang berazam untuk memperbaiki amalan, dah tak tinggal dah sembahyang jemaah. Kalau bulan-bulan biasa mungkin waktu makan kita pergi makan, tapi oleh kerana kita kata bulan Ramadan sudah tidak ada perlu makan, jadi kita pun datang ke surau lebih awal, sembahyang jemaah, kemudian malam kita fikir dengan dengan sembahyang tarawihnya, di setengah-setengah tempat ada yang buat 8, kadang-kadang kita rasa tahun ni nak baikilah, pergi cari masjid yang buat 20. Tak cukup dengan tu, besok kita bangun lebih awal daripada biasa, sambil-sambil siapkan sahur anak-anak tu, kita buat sembahyang tahajud dan sebagainya. Tuan-tuan, apakah pada hari ini dengan amalan yang kita lakukan itu menyebabkan kita boleh melepaskan diri kita daripada neraka Allah Subhanahu wa taala? Sabda Nabi SAW, bahkan amalan salah seorang daripada kamu, satu kali Rasulullah SAW menyebut amalan salah seorang daripada kamu tidak akan dapat menyelamatkan. Allahu Akbar. Amal kita ni ya Allah, kita rasa dah habis-habislah kita ni. Sampai kadang-kadang ibadat-ibadat yang khusus ni kita tak boleh nak buat disebabkan oleh tugas kita. Memang tuan-tuan kalau kita faham berkaitan dengan perkara ibadah, pekerjaan dalam ibadah ni, kadang-kadang memang ibadat-ibadat yang kita panggil sebagai ibadah umum ini, yang fardu kifayah, yang tugas-tugas yang kita lakukan ini, kadang-kadang darjatnya lebih besar daripada ibadah khusus yang kita lakukan. Berhabislah nak kata tuan-tuan, sampai melepeklah kita dengan puasanya, dengan penugasannya, dengan macam-macam. Tapi tuan-tuan, pada hari ini perlulah kita fahami, perlulah kita sedari, perlulah kita hayati bahawa yang sebenarnya amalan-amalan ini tidak akan dapat menyelamatkan kita daripada kedahsyatan api neraka Allah, daripada kemurkaan api neraka Allah Subhanahu. Bahkan sahabat Nabi SAW, apabila Nabi sebut bahawa amalan kamu ini tidak akan dapat menyelamatkan kamu, datang seorang lelaki bertanya, adakah engkau juga ya Rasulullah? Adakah wala iyai? Adakah engkau juga ya Rasulullah? Jawab Nabi SAW, walaupun aku. Walaupun aku. Maksudnya apa? Nabi SAW sendiri, yang kita tahu Masya Allah, bengkak-bengkak kaki tuan-tuan, semayang. Kita ni kaki dah bengkak pun tak semayang lagi. Rasulullah tu bengkak sampai semayang sampai bengkak-bengkak kaki. Nak cerita amal ni,
highway tuan-tuan. Amalan-amalan Nabi berbanding dengan kita. Tapi kata Nabi SAW, bahkan baginda sendiri pun tidak akan dapat memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan rahmat. Tuan-tuan. Maka kita sebut bahawa satu-satunya yang menyebabkan kita akan masuk ke dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, ke syurga Allah Subhanahu wa taala, dilepaskan daripada ancaman api neraka ini hanyalah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah serta berjuang pada jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan agama Islam, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, dan ingatlah bahawa Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihi. Surah Al-Baqarah ayat 218. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, walau syi'na la ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu min la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Ini tadi tuan-tuan. Ini di dalam surah saja dah. Tiap-tiap pagi pada bulan pada hari pagi Jumaat, kalau kita sembahyang jemaah di masjid, ada setengah-setengah surau dan masjid, imam akan membaca dengan surah saja. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat 13 ini? Dan jika kami menghendaki, nescaya kami berikan kepada setiap jiwa petunjuk baginya. Tetapi telah ditetapkan perkataan yang ini, ketetapan daripada ku, yakni Allah, pasti akan ku penuhi neraka Jahannam dengan jin dan manusia bersama-sama. Allahu Akbar. Semacam satu janji daripada Allah Subhanahu wa taala, bahawa pasti dan pasti kita ini berhadapan dengan ancaman untuk dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, inilah sebenarnya yang kita nak fokuskan, bahawa sebenarnya kalau kita melihatkan kepada bagaimana ganjaran-ganjaran di dalam bulan Ramadan, hadis sampai berbuih-buih lah guru-guru kita, ustaz-ustaz kita menyebut perkara ini. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa seolah-olahnya di dalam Ramadan ini segala-galanya ataupun pakej besar ataupun ganjaran besarnya di dalam Ramadan ini ialah pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Janji kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, kalau alangkah bertuahnya kalau pada hari ini kita bertuah, kalaulah boleh kita katakan bertuah, maka kalau ada pun kita boleh katakan bertuah sepertilah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang mana kita tahu bahawa gelaran Abu Bakar As-Siddiq ini sebagai Atiqullah, Atiqullah. Gelaran Abu Bakar Al-Atiq. Kata Nabi SAW, anta atiqullah minan nar. Atiqullah ni, atiqlah utaqa'u minan nar, iaitu orang yang dilepaskan daripada api neraka. Hidup-hidup lagi sudah ada jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala bahawa dia dilepaskan daripada api. Namun tuan-tuan, kita tidak ada satu jaminan. Artinya pada hari ini kita tidak terlepas daripada ancaman untuk dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan dirahmati Allah sekalian. Jadi yang kita nak sebutnya, bahawa yang kita sebut sebagai yang kita bincangkan pada pagi ini tentang rahsia Ramadan ini sebenarnya ialah pengampunan Allah Subhanahu wa taala ke atas kita. Pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala ke atas kita. Sebab tu kalau kita melihat bagaimana Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, satu isteri Nabi, satu perempuan yang sangat brilian, tuan-tuan. Tengok soalan dia kepada
Nabi SAW, "Ya Rasulullah, kalau aku ni mendapat malam Al-Qadar, apa yang aku nak baca?" Tuan-tuan. Dia tahu bahawa malam tu ialah satu malam yang istimewa dan tempohnya sangat terhad. Kalau jumpa doa apa nak minta. Jadi apa kata Nabi SAW? Nabi ajarkan dia dengan doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Minta syurga dan minta dilepaskan daripada api neraka. Jadi yang kita sebut sebagai rahsia daripada Ramadan ini ialah pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala ke atas kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dan kita memahami bahawa untuk lepas daripada neraka itu adalah rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan untuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala itu merupakan satu kurnia. Tuan-tuan, pernah sekali pada zaman Imam Yahya bin Yahya Al-Laythi di Madinah. Yahya ini adalah anak murid kepada kepada Imam Malik, anak murid kepada Imam Malik. Diceritakan bagaimana Imam Yahya bin Yahya Al-Laythi ini pada satu kali tiba-tiba kecoh di dalam bandar Madinah, ada gajah masuk di dalam bandar Madinah. Jadi semua orang keluar. Sedang sekian lama sebelum daripada tu, kalau ada pun gajah yang masuk ke dalam kota Mekah itu, iaitulah pada zaman Abrahah. Lama sangat. Dah lama, kemudian tiba-tiba gajah masuk. Jadi bila gajah masuk, ramai-ramailah orang keluar, termasuklah pada ketika itu halaqah pengajian Imam Malik. Jadi anak-anak murid yang lain bila kata ada gajah masuk ke Madinah, maka ramai-ramai keluar. Tapi dalam ramai-ramai yang keluar ni tuan-tuan, hanyalah tinggallah yang namanya Yahya bin Yahya Al-Laythi ini. Dia hadapan guru. Lalu gurunya Imam Malik tanya, "Wahai Yahya, kenapa kamu tak bergerak? Kenapa kamu masih lagi ada di sini? Kenapa kamu tak nak tengok gajah ke?" Apa jawab Imam Yahya tuan-tuan pada ketika itu? Dia kata, "Aku datang ke Madinah ini untuk bertemu engkau wahai guru." Imam Malik. Jadi pada hari ini tidak ada satu tujuan yang selain daripada aku berada, engkau ada di hadapanku, maka engkaulah perhatian dan fokus. Tuan-tuan, sampai sekarang pun guru-guru kita apabila menceritakan tentang kisah ini, dia kata banyaknya gajah kalau hari ini masuk dalam Ramadan, banyaknya gajah di dalam Ramadan ini nak sampai nak beritahu kepada kita bahawa di dalam bulan Ramadan ini berapa banyak perkara-perkara yang telah menyebabkan kita hilang daripada fokus kita sebenar. Kita lebih perhati kepada perkara-perkara berkaitan dengan persiapan-persiapan nak buka puasa, kadang-kadang persiapan raya kita, macam-macam tuan-tuan, kadang-kadang sampai sebenarnya telah menjauhkan kita daripada fokus utama. Tuan-tuan, inilah sebenarnya rahsia kita yang untuk kita berikan perhatian yang sebenar-benarnya, bahawa Ramadan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita ini merupakan satu jalan selamat, merupakan satu jalan jalan potong, merupakan satu satu bonus yang sebenarnya dikurniakan, yang sebenarnya tidak akan dikurniakan kepada semua orang. Kita tuan-tuan nak masuk daripada bulan Ramadan ini saja, kita menyaksikan berapa banyak kematian. Dan kita sendiri tuan-tuan, tidak ada satu jaminan kita mendapat Ramadan pada tahun ini, dan kita boleh masuk ke Ramadan tahun ini, dan kita bahkan nak lepas, apakah kita ada satu jaminan untuk kita sampai ke akhir Ramadan pun kita tak boleh nak menjadi. Jadi seharusnya tuan-tuan jangan sampai kita pada hari ini kita terlepas daripada fokus kita yang utama ini, untuk kita meminta syurga Allah Subhanahu Wa Taala dan meminta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada kita tercebur ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, banyak tuan-tuan pada hari ini di dalam zaman-zaman teknologi, maklumat di hujung jari pada hari ini, masya-Allah tabarakallah,
banyak sangat maklumat-maklumat yang kita boleh dapat. Termasuklah amalan-amalan yang mahal-mahal di dalam bulan Ramadan. Kalau boleh saya kongsikan kepada tuan-tuan dengan apa yang disebut sebagai zikir Ramadan. Zikir Ramadan. Dalam hadis sebut tentang zikir Ramadan, dua perkara yang akan menyebabkan Allah Subhanahu wa taala suka kepada kamu. Dan dua perkara yang kamu kena minta dengan Allah Subhanahu wa taala sama ada kamu suka ataupun tidak. Apa dia? Iaitulah asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannah wa na'udzubika min nar. Dua perkara yang menyebabkan Allah redha kepada kamu. Apa dia? Asyhadu an la ilaha illallah dan astaghfirullah. Dua perkara yang tidak boleh tidak, yang mesti kamu minta daripada Allah Subhanahu wa taala. Nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Tuan-tuan, ini dipanggil zikir Ramadan. Zikir Ramadan. Apa lagi amalan-amalan? Kalau tadi kita dah sebut doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha, andainya bertemu dengan Al-Qadar. Dan banyak lagi sebenarnya kalau kita perhati, baru kita faham bahawa sebenarnya fokus utama kita di dalam Ramadan ini ialah untuk kita melepaskan diri kita daripada neraka Allah Subhanahu wa taala dan memohon syurga daripada. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya dah sampai kepada bahagian akhirlah daripada tazkirah saya. Saya mohon ampun dan maaf tuan-tuan, agak bercelaru pagi ni. Persiapan saya ni, Allah Akbar, saya minta ampun. Saya pagi tadi kata agaknya memang tak jadi tazkirah ni. Tak ada sebab nampak yang nampak Ustaz Akmal yang lepas tu ada dalam WhatsApp ada cerita. Pagi ni tunggu-tunggu tak ada. Jadi kita memang dah anti climax lah, kita kata tak ada lah ni. Rupanya masa tengah petang tadi tiba-tiba call pula. Kata ada. Jadi saya masuk tu agak bercelaru, saya mohon ampun dan namun tuan-tuan, yang kita nak buat kesimpulan kita pada pagi ini, yang teramat penting untuk kita berikan perhatian ialah janganlah sampai Ramadan ini tuan-tuan terlepas daripada kita dengan apa yang sepatutnya kita fokuskan. Hari ini dah sampai 15 Ramadan tuan-tuan. Minta maaf kalau saya tanya. Ada di dalam kalangan kita yang mungkin dah sampai 15 Ramadan. Zikir Ramadan pun tak pernah sebut. Tak sampai, tak jejak lagi masjid, tak jejak lagi surau. Tarawih pun masih ada yang masih lagi tarawih di rumah, tak sampai ke masjid. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ambillah peluang untuk kita muhasabah diri kita. Dengan baki Ramadan yang ada pada tahun ini, sebagai satu perjuangan kita untuk menjadikan Ramadan ini sebagai Ramadan yang terbaik kita. Kalau bukan hari ini kita mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala, besok untuk kita mohon sungguh-sungguh, ya Allah, minta syurga-Mu ya Allah, dan minta kami dijauhkan daripada api. Kalau tak besok, hari seterusnya, sampailah pada hari terakhir daripada Ramadan ini, kita berharap adalah kiranya nama-nama kita ini termasuk di dalam senarai nama dalam kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar dilepaskan daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebenar-benar kejayaan. Bukanlah kejayaan dengan pangkat, harta, anak dan apa saja dalam dunia yang ada di hadapan mata hanyalah gajah-gajah tadi kita sebut. Benda yang hanya mengganggu tumpuan, hanya akan menipu kita, yang akan kita tinggalkan. Tetapi sebenar-benar kejayaan kita ini, iaitulah syurga Allah Subhanahu wa taala yang hakiki, yang tidak ada penat di dalam, tidak ada kesedihan di dalam, tidak ada busuk-busuk dan kotor di dalamnya. Segala-galanya adalah nikmat dan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya kira tidak perlulah untuk dipanjangkan lagi tazkirah ini, asalkan tuan-tuan dan puan-puan mendapat poin yang utama yang kita nak sampaikan, iaitu berkaitan dengan rahsia daripada Ramadan ini, iaitulah tujuan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan ini sebagai satu jalan pintas kepada kita yang boleh melayakkan kita untuk mendapat kejayaan yang hakiki, iaitu melepaskan diri kita daripada neraka Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke dalam syurganya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu saja yang dapat saya kongsikan pada pagi ini. Sekali lagi saya mohon ampun dan maaf sangat-sangat pada tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin ada yang terpaksa menunggu, mungkin ada yang tadi saya mohon ampun dan maaf. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menghitung itu juga sebagai satu amal Ramadan yang menyebabkan kita mendekatkan diri kita kepada Allah Jalla wa'ala. Untuk ada puan-puan, itu saja. Saya serahkan kembalilah kepada saudara pengurusi majlis untuk seterusnya. Sekian, terima kasih.
Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Syukur, Alhamdulillah. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Dizul atas perkongsian ilmu yang telah disampaikan sebentar tadi. Semoga ianya menjadi iktibar dan pengajaran buat diri kita. Suka saya nak maklumkan bahawa tazkirah kita yang akan datang adalah pada 13 April 2023 pada hari Khamis 11 pagi macam biasa. Saya akhiri majlis ini dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.